Mudah-mudahan salam sejahtera ke atas sentiasa tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur ini yang terdiri daripada orang mukmin dan muslimin. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Ya Allah, berikanlah keampunan pada kami dan mereka, hapuskanlah pula dosa kami dan dosa mereka itu sendiri. Ini cara yang diajar supaya kitanya bila kita pergi ke kubur, tolonglah orang dalam kubur tu. Macam mana kita tolong orang dalam kubur? Dengan cara doa kita, bagi salam kita. Dan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, artinya kita membantu mereka yang berada dalam kubur dengan cara apa dia? Salah satunya ziarah pada kubur ini sendiri. Saya nak mengambil kesempatan ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang belum lagi ziarah kubur arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, datanglah ziarah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini, sementara kita menyiapkan beberapa bekalan-bekalan yang perlu kita sediakan untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita menyediakan bekalan dalam kehidupan kita ini, para penonton sekalian, kita juga diajar supaya membantu bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dan ini di antara perkara yang boleh dijadikan di kalangan kita terlupa terhadap tanggungjawab ini. Ramai di kalangan kita tatkala mana kita hidup di atas dunia ini, kadang-kadang kita jadi terlupa terhadap tanggungjawab yang patut kita laksanakan bagi mereka yang telah menghadap di hadapan Allah. Oleh kerana sibuknya urusan hidup kita ini, sampai peringkat di kalangan kita ni, kita fikir diri kita saja. Manakala orang yang telah meninggal dunia, kita tak fikir lagi pada mereka. Apa yang nak jadi pada mereka, bagi kita itu terpulang pada dia lah, sebab dia telah melaksanakan apa yang patut dilakukan. Sebenarnya dalam Islam diajar pada diri kita ni, kita jangan sekali-kali sekadar untuk kita nak bantu orang yang hidup di dunia saja, tidak, tetapi bantulah juga orang yang telah meninggal dunia, yang menghadap di hadapan Allah. Macam mana kita nak bantu orang yang berada dalam kubur? Walaupun orang ni telah meninggalkan dunia ini, tetapi kita diajar supaya masih lagi tolong dan tolong pada mereka ini. Tolong dan tolong ini penting pada diri kitanya, untuk kitanya membantu pada mereka tersebut untuk nak supaya mereka ni boleh dalam keadaan yang lebih tenteram, lebih aman dan lebih damai lagi. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, demikian juga pada diri kita pada saat ini. Pada saat yang sebegini, cuba kita ajar pada keluarga kita, dan kita sebut pada keluarga kita, walaupun kita dah meninggal dunia nanti, janganlah sekali-kali di kalangan kalian tak tolong pula pada diri kita yang menghadap depan Allah. Kita kena ajar supaya mereka membantu dan menolong kita. Macam mana nak tolong dan bantu kita ini untuk kita hidup lagi, bahkan kita ni dapat manfaat daripada orang hidup di atas dunia ini. Di antaranya ialah Islam ajar supaya kita menziarahi kubur mereka. Bila kita ziarah kubur orang yang telah meninggal dunia ini, maka sebenarnya walaupun kita pergi itu manfaat untuk diri kita, manfaat sama juga untuk orang dalam kubur itu. Orang dalam kubur ni akan rasa gembira, beruntungnya aku kerana kubur aku diziarahi. Ramai di kalangan kita ni, kita cuba tengok kubur-kubur, kosong saja kubur kan, tak ada pun orang datang ziarah pada kubur-kubur ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya kita ni ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, kita tolong orang dalam kubur. Ini cara dalam hidup kita. Lalu bila kita pergi ziarah orang yang kita dah telah meninggal dunia, kita ziarah kubur dia.
ziarah kubur orang mukmin. Kita bagi salam. Orang dalam kubur jawab salam kita. Orang dalam kubur ni akan rasa gembira dengan kehadiran kita. Ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar pada kitanya untuk kitanya diri di atas kubur dia, kemudian baca doa untuk diri dia, untuk orang yang telah meninggal dunia ini. Kemudian begitulah kita lakukan amalan rutin dalam hidup kita, supaya bila kita menghadap depan Allah nanti, orang yang masih hidup akan tolong pula kita yang telah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini di antara amalan-amalan yang masih lagi kita cerita tentang mengenai bagaimana kita nak bantu orang yang sudah berada dalam kubur. Selain daripada kita nak bantu orang yang dah menghadap depan Allah ni dengan apa dia, dengan sambung silaturahim. Selain daripada itu juga Islam suruh pada diri kita ni untuk bantu orang dalam kubur menunaikan hajat-hajat dia yang dia sebelum daripada dia meninggal dunia, kitanya tunaikan. Dia telah berniat, dia nak buat begini, dia nak buat begini. Lalu kitanya yang hidup ni sambung apa yang telah mereka lakukan waktu mana mereka niatkan, waktu mana mereka hidup atas dunia dahulu. Menyambung silaturahim sama juga, menjadikan pahala ni akan sampai pada mereka. Apa lagi yang boleh kita buat? Ziarah. Dan kita masih lagi dalam cerita tentang mengenai ziarah ke kuburan orang-orang mukmin. Dan kita diajar jangan kita nak ziarah kubur mak ayah kita saja, tetapi ziarahlah kubur orang-orang Islam yang lain. Ni cara dalam hidup kitanya supaya kita ni tak terikat dalam hidup kita dengan keluarga kita saja, tidak. Tetapi kalau dengan keluarga pun kita tak ziarah, macam manalah dengan orang yang lain? Tentu kita tak ziarah. Perangai orang kita ni, mak ayah dia pun dia tak ziarah. Tunggu bila nak ziarah kubur arwah ayah? Tunggu bila nak raya. Bila waktu mana majlis-majlis tertentu yang dibuat. Waktu tu je kita nak ziarah kubur. Sedangkan ziarah kubur ini pahala. Islam ajar, kamu ziarah kubur melembutkan hati kamu. Bila kamu ziarah kubur, membawa kebaikan orang dalam kubur. Dia akan rasa seronok dengan kehadiran yang kamu hadir saat mana kamu menziarahi kubur mereka tadi. Kemudian di antara yang kita masih lagi bincang ini, saya nak sebut di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada di kalangan sahabat-sahabat yang berlaku kepada yang disebut dengan para alim ulama. Antaranya Sabit Al-Banani, diriwayatkan bahawa dia pernah berada di dalam kawasan kubur. Seraya dia berbicara pada dirinya sendiri. Dia masuk dalam kawasan kubur dan dia duduk dalam kubur. Sabit Al-Banani ni, dia duduk dalam kubur, tiba-tiba dia bercakap dengan diri dia sendiri. Dia gali kubur, kemudian dia gali kubur tu, dia duduk dalam kubur. Sabit Al-Banani, dia pun bercakap dengan diri dia sendiri. Cuba kamu bayangkan diri kamu macam mana. Kamu seorang-seorang, kamu dalam keadaan begini. Tiba-tiba ada suara berseru dalam kubur dia. Wahai Sabit, jika kalian melihatnya dalam keadaan berdiam diri, ketahuilah banyak di antara mereka yang berduka cita. Allahu Akbar. Tiba-tiba bila Sabit ni, di antara amalan, di antara para tabi'in, dia buat apa dia? Dia gali lubang kubur dia sendiri. Dia gali lubang kubur dia, kemudian dia duduk dalam lubang kubur. Bila dia duduk, dia bercakap dengan diri dia sendiri. Dalam masa kamu hidup ni, kamu buat apa dia? Kamu buat begini. Tiba-tiba dengar suara daripada dalam kubur tu. Sabit Al-Banani dia dengar satu suara disebut, dalam kubur ni kamu tengok, jika kamu tengok keadaan dia diam saja, sebenarnya mereka tu dalam keadaan duka cita. Kamu tengok kubur tu kan diam je, sebenarnya dia berduka cita tu. Orang dalam kubur tu sedih yang amat sangat. Sabit berkata lagi, lalu aku menoleh, tetapi aku tak melihat seorang pun yang cakap. Aku dengar suara tersebut, tapi aku cari-cari mana suara tu, tak ada seorang pun yang cakap. Nak gambarkan tentang mengenai orang dalam kubur ni, dalam keadaan kalau kita tanya dia buat apa dia sebelum daripada ni, orang mukmin dia dapat kebahagiaan. Manakala yang ramainya dalam kubur ni, apa benda yang sedang berlaku pada mereka? Mereka dalam keadaan berduka cita, sedih yang amat sangat. Kerana apa dia? Tak ada orang yang datang nak ziarah kubur dia. Dah berlalu 2, 3, 4 hari, senyap saja dalam kubur ni. Tak ada siapa pun yang datang untuk menziarahi kuburnya. Allahu Akbar. Saya nak pesan pada anak-anak yang telah lama tak ziarah kubur arwah ayah masing-masing. Tolonglah ziarah kubur arwah ayah masing-masing. Anak-anak yang sibuk dengan urusan hidup di atas dunia ini, kalian jangan ingat kalian
kalian akan berkekalan hidup di atas dunia. Tetapi kalian akan sampai satu masa kalian akan dipanggil menghadap depan Allah. Kalian senyap, kalian kubur, kalian sunyi sebagaimana kalian lakukan pada arwah ayah, arwah ibu, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada ini. Kesan daripada mana? Kesan kalian tak pernah nak mengajar perkara demikian. Jangan tuan-tuan, kita ni sibuk macam mana pun biar ada masa untuk nak ziarah ke kuburan itu. Daripada Bashar Ibn Mansur dituturkan bahawa Ata al-Azraq pernah berkata kepada dia, jika kamu mendatangi kubur, hendaklah hati kamu benar-benar berada di antara para penghuninya. Bila kamu datang ke kubur, cuba kamu bawa hati kamu tu duduk dalam kubur bersama dengan penghuni kubur. Kerana ketika mana aku berada di kubur dan memikirkan diriku, tiba-tiba ada satu suara yang menyeru di aku ni, di kalangan tabi'in ni. Mereka dengar suara daripada kubur menjauhkan daripada aku. Wahai orang yang leka, sesungguhnya kamu berada di antara orang yang merasakan kenikmatan yang menyenangkan atau orang yang diazabkan. Dia sebut demikian. Pernah aku lalu satu kawasan kubur, aku dengar suara daripada kubur sebut, pergi daripada aku. Kerana kamu hidup dengan orang yang leka. Kamu hidup atas dunia tu, kamu duduk dengan orang-orang yang tak ingat kepada bagaimana azab kubur, bagaimana nikmat kubur. Kamu duduk dengan mereka, kamu tak rasa apa-apalah. Sesungguhnya kamu berada di antara orang yang merasai kenikmatan yang menyenangkan dan orang-orang yang diazabkan. Yang merasa nikmat ni apa dia? Orang di atas dunia. Dia rasa leka hidup atas dunia. Atas dunia ni makan sedap, tidur sedap, segala benda yang rasa sedap. Tapi kemudian kamu tak rasa yang dalam kubur tu, yang meninggal dunia tu, yang ni yang hidup di dunia, yang meninggal dunia dalam kubur sedang diazab. Yang kamu hidup di antara dua keadaan itu, kamu tak mengambil manfaat langsung dan kamu tak tolong dan mengajar pada keadaan mereka yang berada di sana. Nak gambarkan pada kita demikian. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Ad-Dunya melalui Abdul Rahman Ibnu Jubair Ibnu Nafir menuturkan riwayat daripada Yazid bin Syur'aih Al-Hasami. Dia katakan bahawa dia pernah mendengar suara daripada kubur yang berseru. Suara daripada kubur ni memanggil apa dia? Jika kalian mengunjungi kami pada hari ini, kalian ziarah kubur kami pada hari ini, maka kami masih sama seperti kalian. Kami juga masih hidup seperti kalian. Orang dalam kubur tersebut, kamu rasa kamu pijak di atas kubur ni, kamu ingat ke dalam kubur ni tak ada orang hidup ke? Orang hidup ni, dalam kubur ni hidup. Yang demikian itu hanyalah seperti padang pasir yang debunya diterbangkan oleh angin. Hanya saja kami tidak dapat mendapatkan sekalian. Cuma bezanya, kami tak boleh pegang kalian dia. Orang yang sudah meninggal dunia seperti mana kami, dia tidak akan pernah kembali. Di situlah tempat tinggal kami dan tempat tinggal kalian akan dikembalikan. Allahu Akbar. Orang dalam kubur ni bagi tahu. Dia sebut apa dia? Dia kata, sama-sama je hidup. Kamu ingat ke kami ni mati ke? Kamu ziarah, kamu pijak pasir ni, kamu ingat kami mati ke? Tak. Mati ni sekejap je kita sebut. Banyak kali dah kita sebut. Mati ni proses di antara mata kita, keluar roh kita daripada mata kita, kemudian menghadap depan Allah, kemudian turun balik di hujung kepala. Hidup dah, nampak dah. Siapa yang datang nak mandi jenazah kita, siapa yang usung jenazah kita, kita rasa semua. Saat mana orang bercakap tentang diri kita, kita dengar sebiji-sebiji apa yang mereka sebut. Kemudian mereka usung jenazah kita tu sampai ke kubur, brek kereta tu pun kita rasa. Dalam keadaan tergoyang-goyang tu pun kita rasa semua dalam waktu mana kita menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur tu, orang tutup liang lahat tu, kita ingat ke bila tutup tu kita mati? Tak, kita hidup di dalam kubur ni hidup. Cuma yang bezanya, kami tak boleh pegang kamu. Dia sebut demikian. Yang hanya saja tidak dapat mendapatkan kalian. Orang yang sudah meninggal dunia seperti kami ni, dia tidak pernah kembali. Dia tak pernah kembali hidup di atas dunia. Di situlah tempat tinggal kami dan tempat tinggal kalian waktu mana dikembalikan nanti. Nak gambarkan pada kita tentang mengenai suasana yang akan berlaku pada waktu mana saat kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sementara daripada Abdul Rahman bin Ibnu Zaid Ibnu Aslam, Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa dahulu ada beberapa orang pemuda yang berangkat menuju daerah Romawi. Sebahagian daripada mereka tertangkap dan dijadikan tawanan. Para pemuda itu dibawa menghadap raja. Raja itu menawarkan pada mereka agama yang dianuti oleh raja tadi. Tetapi mereka menolaknya. Agama Kristian di waktu tersebut. Mereka tolak. Kemudian raja itu duduk di sebuah bukit kecil di samping sungai. Lalu memanggil mereka dan memenggalkan kepala salah seorang di antara mereka hingga jatuh tersungkur ke dalam sungai itu. Ini cerita yang disebut oleh Abdul Rahman Ibn Zaid bin Al-Aslam. Tiba-tiba kepalanya itu bangun. Waktu mana kena penggal tersebut, jatuh tersungkur tu kepala tu, tiba-tiba kepala tu bangun, menghadap ke arah mereka. Allahu Akbar. Kepala menghadap ke arah mereka dan meminta agar mereka mengarahkan wajahnya seraya mengucap. Mula kepala yang kena penggal tu, kemudian hadap dia, tiba-tiba kepala tu bingkah bangun, menghadap muka, memandang pada mereka yang memenggal tadi. Lalu disebut apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sedangkan daripada Sa'id Al-Ummi Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa ada satu kaum yang berpakat berangkat perang melalui jalan laut. Lalu muncul seorang pemuda yang terlihat kurang baik yang menawarkan diri bergabung dengan mereka, tapi mereka menolak. Namun mereka membawanya pergi bersama mereka hingga akhirnya mereka bertemu dengan musuh. Pemuda itulah yang mendapat ujian paling baik. Dia terbunuh. Dia terbunuh. Ujian pemuda tadi. Asalnya dia datang nak bergabung je. Kemudian dia pun dapat ujian paling baik di mana dia terbunuh. Tiba-tiba kepala pemuda itu tegak dan menghadap ke arah orang yang berada di dalam perahu seraya membaca ayat. Tilkad darul akhiratu taj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri mereka. Akhirat ni naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ard. Orang yang hidup di atas muka bumi tak mengharapkan dianya ditinggi-tinggikan di atas muka bumi ini. Wala fasada, dan dia tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Itulah ganjaran balasan bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang mati dibunuh ini, kepala dia tu bingkah bangun. Bila kepala dia bingkah bangun, baca ayat ni. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Dan digambarkan keadaan yang demikian kepada orang yang hidup lepas pada kematian dia, dan inilah ganjaran yang besar yang Allah sediakan pada mereka. Al-Yafi' mengatakan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala orang yang sudah meninggal dunia baik dalam satu kebaikan ataupun kejahatan, termasuk bahagian daripada kasyaf penyingkapan alam gaib, sebagai satu peringatan sekaligus nasihat juga untuk kepentingan si mayat tersebut untuk mendapat kebaikan. Kita kata boleh terjadi keadaan yang macam tu, Ustaz. Lepas pada orang mati tu tiba-tiba jadi macam tu. Ada benda yang pelik-pelik. Lepas pada mati seorang, kenapa terjadi demikian? Dengan tujuan nak tunjukkan kebaikan-kebaikan. Nak tunjuk. Lepas ada orang yang lepas pada mati, Allah jadikan pada dia nampak macam dia tak mati, padahal dia sudah mati. Ada demikian. Allah tunjukkan. Tempat kita ni kalau nak tunjuk macam tu, biasanya orang kita digelar bela saka tu, dia sebut belaan saka tu. Dia gambarkan demikian. Tapi sebenarnya ada orang yang walaupun dia telah dipenggal kepala dia, kemudian kepala dia tu boleh bangkit sendiri, bangun sendiri. Kadang-kadang bercakap kepala dia ni sendiri. Ini berdasar pada peristiwa yang berlaku ni, dengan tujuan untuk kebaikan pada mayat tersebut, sama ada membayar hutang dan lain-lain. Kadang-kadang dia dah meninggal, tiba-tiba disebut hutang dia sekian. Lepas tu orang tahu saja hutang dia, lalu orang catat hutang dia, dia meninggal dunia balik. Kasyaf ini lebih kerap dialami pada saat sedang tertidur. Kadang-kadang orang tertentu je nampak. Kadang-kadang dalam keadaan terjaga,
Semua itu termasuk bahagian daripada karamah para wali. Tu kadang-kadang kan kita pergi ke kubur, ada orang nampak dalam kubur tu ular, orang lain tak nampak. Orang yang Allah buka kasyaf mata dia nampak ular dalam kubur tadi. Ada orang yang kita pergi ramai, orang lain tak nampak ular tapi dia nampak ular. Ni Allah buka hijab dia. Ada orang yang dia bang wangi, bang semerbak bang wangi. Orang lain tak bang wangi sebagaimana dia bang. Ini dipanggil kasyaf, yang Allah bukakan hati, bukakan mata, pandangan mata, dan juga deria untuk dia sedar keadaan apa yang sedang berlaku. Selain daripada itu, Al-Yafi' juga menyatakan mazhab ahli sunnah berpendapat bahawa arwah orang yang sudah meninggal dunia, baik yang berasal daripada Illiyin maupun Sijjin, pada suatu waktu akan dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur ini. Ini mazhab kita, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sama ada orang tu naik ke Illiyin ataupun dihumban ke dalam Sijjin, satu waktu dia dipulangkan balik ke jasad dia. Bila kembali balik bergantung pada irada Allah Ta'ala, khususnya pada malam Jumaat. Kebanyakan roh-roh ni balik bila? Pada malam Jumaat. Kebanyakan jadi demikian. Mereka didudukkan dan saling berbincang. Orang-orang soleh ni duduk lepak sama-sama, mereka berbincang serta bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan yang Allah telah kurniakan. Allahu Akbar. Orang-orang mukmin ni dia akan rasa nikmat. Dia berjumpa sesama mereka tersebut. Roh-roh yang telah meninggal dunia sebelum daripada ni pun berjumpa juga. Berjumpa tu diberi nikmat, diberi dalam keadaan mereka merasa kenikmatan. Ada juga yang menderita dengan azab yang diterima yang berada dalam kubur itu sendiri. Lebih lanjut, Al-Yafi' menuturkan kenikmatan ataupun azab itu dikhususkan bagi arwah sahaja selama masih berada di Illiyin ataupun Sijjin. Selama mana dapat nikmat ni, rasa terazab ni? Selama mana roh itu berada di Illiyin ataupun di Sijjin. Sedangkan dalam kubur, masing-masing dan kedua arwah dan jasad ikut merasakan kenikmatan ataupun siksaan tersebut. Senang ceritanya, kita nak sebutnya, bila meninggal dunia dalam kubur ni, orang dalam kubur ni hidup ke tak hidup? Hidup. Yang diberi nikmat, dia rasa nikmat berterusan. Manakala yang diberi nikmat ni, dia akan bertemu sama-sama mereka. Manakala yang mereka yang tidak diberi nikmat, mereka yang berada dalam azab, datang tu terasa azab sampai jasad dia tu terasa pada azab yang dikenakan pada dia. Ibnu Al-Qayyim mengatakan hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa ketika orang ziarah ke kubur, penghuninya dapat mengetahui penziarahnya, mendengar ucapan mereka, merasa senang dengan kehadiran mereka, serta menjawab salam yang diucapkan oleh mereka yang datang menziarahi kubur. Ini berlaku secara umum, baik para syuhada maupun yang lain, dengan tidak ada batasan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mensyariatkan pada umatnya untuk mengucapkan salam pada ahli kubur sebagaimana yang diucapkan pada orang yang hidup. Kalau kita berjumpa dengan orang hidup, kita bagi salam. Ya, bagi salam. Demikian juga jumpa kubur, bagi salam. Kerana dia dengar, dia faham, dia rasa saat mana berlakunya kehadiran seseorang di kubur masing-masing. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi satu kubur. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap, salam sejahtera ke atas kalian yang menempati tempat orang-orang yang beriman ini. Jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan pada orang yang dalam kubur ni, orang mukmin yang berada dalam kubur, Rasulullah kata, salam sejahtera ke atas kalian kerana kalian berada pada tempat orang yang beriman pada Allah. Yang boleh jawab salam dalam kubur ni sah-sah orang yang beriman pada Allah. Itu cara demikian. Sedangkan daripada Buraidah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan pada mereka jika mereka berziarah ke kubur untuk mengucapkan, mudah-mudahan salam sejahtera sentiasa tercurah ke atas kalian. Wahai penghuni kubur ini daripada kaum muslimin, jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Kami memohon pada Allah semoga kesejahteraan serta diberi kepada kami dan kalian. Semua di atas kenikmatan dan kesejahteraan itu datang kepada kami.
Ini doa yang Rasulullah baca lah. Sementara daripada Aisyah radhiyallahu anha dituturkan bahawa ia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan pada mereka? Kalau aku pergi ke kubur ni, aku nak buat apa dia ya Rasulullah? Nak ucap apa dia ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mudah-mudahan salam sejahtera sentiasa tercurah kepada kalian. Macam-macam ni. Wahai penghuni kubur ini dan wahai kaum muslimin, semoga Allah memberi rahmat pada orang-orang di antara kami yang telah mendahului kami atau yang akan meninggalkan kami. Jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian selepas pada ini, insya-Allah. Itu cara kitanya bila kita ziarah kubur, maka kitanya baca doa-doa demikian. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi beberapa kubur di kota Madinah. Lalu Rasulullah menghadap wajah dia ke kubur tersebut seraya Rasulullah mengucapkan salam sejahtera ke atas kalian. Assalamualaikum ya ahlul kubur, wahai ahlul kubur, Allah akan memberi keampunan pada kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian kemudian, insya-Allah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Sedangkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah diriwayatkan bahawa dia pernah mendekati suatu kubur dan mengucapkan, mudah-mudahan salam sejahtera ke atas sentiasa tercurah kepada kalian. Wahai penghuni kubur ini yang terdiri daripada orang mukmin dan muslimin, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Ya Allah, berikanlah keampunan pada kami dan mereka, hapuskanlah pula dosa kami dan dosa mereka itu sendiri. Ini cara yang diajar supaya kita hanya bila kita pergi ke kubur, tolonglah orang dalam kubur tu. Macam mana kita tolong orang dalam kubur? Dengan cara doa kita, bagi salam kita. Dan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, artinya kita membantu mereka yang berada dalam kubur dengan cara apa dia? Salah satunya ziarah pada kubur ini sendiri. Saya nak mengambil kesempatan ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bagi sahabat-sahabat yang belum lagi ziarah kubur arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, datanglah ziarah. Kerana peluang kita dah mula terbuka kembali. Sebelum daripada ni dalam tempoh PKP, sekarang dalam tempoh sebegini kita diajar supaya ziarahlah dan datanglah ke kubur mereka. Mudah-mudahan kedatangan kita mengembirakan mereka dengan doa-doa yang kita lakukan untuk mereka itu akan menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan mereka itu sendiri. Di antara tempat yang kita nak sangat ziarah kubur ni lah, kubur perkuburan Baqi' yang tuan-tuan tengok di belakang saya ni di antara namanya perkuburan Baqi'. Di tempat inilah yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang meninggal dunia dan dikebumikan di perkuburan Baqi' ini, wajibat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita pun demikian. Dalam hidup kita ni, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan syafaat Rasulullah itu kepada kita. Mudah-mudahan pada keluarga kita dapat manfaat yang sedemikian rupa, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan kalau ada pertanyaan, saya nak jawab pertanyaan tuan-tuan. Yang tuan-tuan yang nak tanya sekejap tadi. Jadi mudah-mudahan dia akan bawa manfaat. Saya nak jawab pertanyaan, soalan-soalan. Kalau ada pertanyaan, soalan-soalan sahabat-sahabat yang ingin bertanya tersebut, kita terus jawab terhadap pertanyaan sahabat-sahabat ini, insya-Allah. Salam Ustaz, saya nak tanya, apa hukum gantung gambar arwah? Kita gantung tu dengan tujuan apa? Kalau kita gantung dengan tujuan untuk kita nak meratap, maka kita dengan tujuan untuk kita nak suruh kita ni jadi semakin hidup kita semakin resah gelisah, dilarang sama sekali. Tapi kalau kita letak dengan tujuan untuk nak ingat pada Allah, betapa orang ni pernah dihantar oleh Allah di atas muka bumi dengan tujuan untuk mengingatkan. Kita tengok gambar dia, kita teringat pada akhirat Allah. Itu menjadi harus hukum dia. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, betul ke kata haram mencabut rumput yang tumbuh atas kubur sebab rumput itu berzikir untuk si mati? Tak betul. Tak betul demikian. Boleh pun kita bersihkan rumput-rumput tadi, boleh pun pada diri kita. Cuma yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pelepah kurma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, selagi mana pelepah kurma ini basah, selagi itulah dia akan berdoa pada orang dalam kubur ini. Jadi alim ulama tak sebut kata bahawa haram hukum dia, tak dipanggil bukan haram.
Yang kata haram tu ustaz tu seorang je. Dia je haramnya. Untuk dia saja haram. Untuk orang lain tak jadi haram pun. Tu senang bahasa pada diri kita. Tu. Kemudian ada, ustaz macam mana nak istiqamah untuk berubah? Banyak kali jatuh ustaz. Saya ulang banyak kali dah. Dalam hidup kita, kalau kita nak istiqamah, kita pastikan kita ni sentiasa dalam keadaan yang berilmu. Tambah ilmu. Bila kita tambah ilmu, kita tak akan kecewa. Macam mana kita tak akan kecewa? Bila kita duduk majlis ilmu, kita jadi semangat. Kita dengar kuliah ustaz. Kita dengar kuliah ustazah yang bagi semangat, bagi kekuatan pada kita. Lalu kita tak akan rebah di waktu tersebut. Dengan ada ilmu, kita tahu macam mana nak selesai masalah yang berlaku ni. Kita nak selesai macam mana, nak buat bagaimana. Maka dengan ilmu menjadikan diri kita istiqamah. Yang kedua, doa pada Allah. Doa, di antara doa yang Allah ajar pada kita, baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa-doa yang demikian akan manfaat pada kita. Adakah manfaat jika sedekah jariah bagi arwah anak meninggal ketika mana bayi? Ya, ada, tetap ada. Anak ni akan kenal kita, akan lebih mengenali kita. Sebagaimana kita ni, bila kita infak, walaupun dia bayi, kita sedekah di atas nama dia. Pahala ni untuk diri dia, pahala untuk diri kita. Di akhirat nanti dia akan cari kita. Dia cari setiap yang telah menginfakkan di atas nama dia. Kita boleh buat demikian. Marziatul Rizwa Cik Omar tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, kedua ibu bapa saya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tinggal jauh daripada kubur mereka. Adakah sama doa saya untuk mereka dengan ziarah kubur mereka? Tak sama doa. Sebenarnya doa tempat kita berada pada tempat yang jauh. Kecuali kita ni memang dia jauh sungguh, dengan kita datang doa di atas kubur dia. Beza. Macam tuan-tuan dengar kuliah ni kan. Sama tak dengar kuliah kat sini dengan kita dengar kuliah depan-depan ustaz-ustaz. Ataupun kita duduk dalam masjid dengar depan-depan siaran cara langsung. Tak sama. Macam orang tengok bola yang tengok depan TV dengan yang berada dalam stadium tengok bola. Sama tak sama? Tak sama. Demikian juga kita. Bila kita ni duduk jauh macam mana pun kubur arwah ayah kita, datanglah ziarah kuburnya. Kalau boleh, kalau tak boleh, baca doa. Kalau tak boleh juga, jangan terhenti pada diri kita untuk berbuat amalan dan diniatkan pada arwah ayah. Berterusan dalam hidup kita demikian. Nur Hafizah tanya, Assalamualaikum Ustaz, kalau kita derma tapi pusat amal tu scam, masih diterima ke niat kita menderma? Niat derma tu diterima, yang scammer tu dia menanggung tanggungjawab depan Allah SWT nanti. Cuma kita kena pastikanlah, lain kali janganlah asyik kena scammer je pada diri kita. Muka kita pun muka scammer dah dia panggil. Jadi kita pun dah berubah dah dalam hidup kita. Jangan. Ni kita asyik kena tipu je. Takkanlah kita kena tipu memanjang. Rasulullah dah pesan dah dalam hidup kita ni. Rasulullah dah sebut dah pada diri kita ni, setiap umat aku ni Rasulullah SAW pesan pada mereka, jangan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Kena tipu dua kali. Dia panggil demikian. Tipu, berjanji, nak bagi jadi Perdana Menteri, tak jadi-jadi. Dua kali dah dia. Kena demikian. Assalamualaikum Ustaz. Ada kepercayaan orang kampung yang mengatakan arwah-arwah pernah balik dan menyelongkar makanan. Tolong beri pencerahan. Tak ada. Menyelongkar makanan ni tak membohong. Tak betul demikian. Yang menyelongkar, takkanlah orang dalam kubur tu teringat nak makan je. Di atas dunia. Dia teringat benda apa yang dicerita dalam Al-Quran, cerita orang dalam kubur. Kalau dia boleh diberi peluang untuk hidup balik, dia nak buat amalan soleh. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Bukan dah dalam kubur. Kalau kamu boleh hidup balik, kamu nak buat apa dia? Makan tom yum, disebut demikian. Tak munasabah langsung dipanggil. Biar logik sikit. Kemudian menyelongkar makanan, lagi membohong. Tak betul demikian. Dia balik, dia nak tengok yang disebut dengan keluarga dia. Amalan keluarga dia macam mana. Dan dia akan rasa bangga saat mana dia balik tengok anak-anak dia yang soleh, baca Al-Quran, sedang buat amalan soleh. Bangun tengah-tengah malam, Allah tunjuk, tengok anak kamu sedang bangun tahajud malam. Kamu tengok anak kamu yang sedang subuh dalam kesejukan pagi. Tengok anak kamu bagaimana dia melagukan Al-Quran Karim. Yang ni yang Allah bagi nikmat-nikmat pada mereka yang telah meninggal dunia. Tak percaya, cuba try mati. Ceritanya. Ini mudah pada diri kita demikian. Ustaz,
Kalau ziarah kubur sekejap je, boleh ke ustaz sekadar baca Al-Fatihah? Boleh. Berdoa kepada arwah pun boleh. Sekejap tak apa. Seminit je berdiri. Diri di atas kubur. Nikmat ya Allah sajalah yang tahu. Lebih-lebih lagi lah kalau kita berdiri lama. Berdiri lama, baca doa, kemudian duduk. Lebih-lebih lagi lah manfaat kepada orang dalam kubur tadi. Kemudian Muhammad Nizul Hisham Nizul Zawabi tanya, wakaf harta secara lisan selepas mati, anak ambil balik harta tersebut, masih dapat lagi ke pahala berwakaf buat si mati? Si mati dapat pahala, anak-anak dapat dosa. Tu cara demikian. Sebenarnya sebaik-baiknya, sebab tu kita ni belum kita meninggal dunia, kita dah siap dah tukar nama, siap dah pada kita hantar semua harta-harta kita ni ke akhirat Allah. Jangan kita simpan untuk dunia ini. Saya sebut banyak kali perkara demikian. Kemudian Nur Syam Yunus tanya, bagaimana kubur arwah ibu dan saudara kita yang jauh untuk kita lawat seberangi lautan, misal contohnya. Kalau kita dapat kenali tempat kubur dia, itu nikmat. Tapi kalau kita tak dapat, tak tahu kubur dia kat mana, meninggal dunia tak tahu kat mana, baca doa je lah. Doa untuk dia. Mudah-mudahan sampai doa-doa kita ni jangan terhenti sebut nama dia dalam doa kita, sampai pahala ni untuk mereka tersebut. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah orang yang sudah meninggal dunia berdoa untuk mereka yang hidup? Tak boleh dah. Dia tak jadi amalan, dia panggil. Dia tak buat amalan, tapi dia buat satu ibadah yang menjadikan syurga pada dia. Maksudnya orang dalam kubur, dia mengharapkan, dia boleh letak harapan, dia letak rajak je. Tapi dia berdoa, doa tak boleh. Dia letak dia panggil harap tu boleh. Alim ulama sebut demikian. Manakala dia letak rajak tu tuan-tuan boleh rujuk balik dalam perbincangan kita pagi tadi, kita sebut dalam bab rajak, misal contoh bab harap beza dengan doa. Dia berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan dan sebagainya. Tu. Normah Yusuf tanya. Ada lagi tak? Kemudian salam Ustaz, kalau Roslina Osman tanya, salam Ustaz, kalau jenazah tu banyak najis, adakah kerana dosa ataupun ujian untuk pengurus jenazah? Dua-dua. Sama ada tu ujian untuk pengurus jenazah. Yang kedua, dia terlampau sakit sangat, tertekan najis dia sampai terkeluar. Yang ketiga, di antara tanda banyak dosa. Itu cara demikian. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, dalam faktor umur 30-an, penyakit lupa sangat kritikal, kadang-kadang sampai tiap hari. Apakah tanda-tanda Ustaz? Penyakit lupa yang sangat teruk ni, itu tanda-tanda nak mati cepat dah tu, dia panggil. Maka kita banyak akan bertaubat pada Allah, istighfar banyak-banyak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni selamat daripada keadaan demikian. Hai qala, tanya Ustaz, macam kita nak elakkan azab kubur dan api neraka. Rujuk alik kuliah saya sebelum daripada ni, panjang cerita macam mana nak elakkan keadaan demikian. Kemudian beberapa tanya, Assalamualaikum Ustaz, dunia mechatronik tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya kita nampak ibu bapa yang dah meninggal dunia dalam keadaan dia berjalan di taman, apa maksudnya Ustaz? Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan untuknya. Mudah-mudahan Allah jadikan pada mereka kebahagiaan dan ketenangan untuknya. Bujang Senang tanya, Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat sekalian. Sorry sebab saya busy sikit ni, tengah kerja je lah. Tak apalah Bujang Senang. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah rahmati kehidupan kita. Belakang tu tuan-tuan nampak tu kubah warna hijau tu, kubah yang di bawah tu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bolehlah selawat pada Rasulullah. Banyakkan selawat dalam hidup kita dan kita sentiasa dalam keadaan yang kitanya mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa dan setiap keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم
وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة